Okey, Assalamualaikum semua. Okey, semua tengok soalan objektif Topik 7. Okay, number 1. In which of the following compounds are found only covalent? Anybody? Apa jawapan dia? Yang mana yang hanya ada covalent? Sebab ada yang ada covalent dan ionic. Boleh jawab tak yang ni? Anybody? Okey, yang paling obvious kat sini kita tengok dulu gabung. Yang mana? Siapa nak jawab tu? Rasa je yang mana jawapan dia? Satu C je. Satu C ya. Okey, kita tengok Okay. Nabil apa tu? Syamil. Kita tengok first thing kalau kita nak tengok covalent. Ingat covalent mesti non-metal dengan non-metal. Ulang sekejap. Non-metal dengan non-metal combine dengan buat bond dengan non-metal dengan non-metal. Jadi di sini sulfur, klorin, oxygen semua ni non-metal. Okey, ini pun ammonium chloride. Ini thionyl chloride nama-nama bahan tu kita kena tahu jugalah. Kita tak tahu kita search ni. Ini thionyl chloride, ini ammonium chloride. Ammonium chloride ni memang nampak non-metal je semua dalam ni kan. Okay. C nampak sodium. Nampak sodium. So sodium kita nampak ada metal. D potassium. Nampak ada potassium. Jadi tentulah kalau yang ada metal-metal ni dia out lah. Sebab dia mungkin dia adalah ionic. Sebab dia metal dengan non-metal ke macam mana gabungan dia ni. Sebab ada nampak metal. So sekarang kita left with 2. Kalau kamu tahu ionic, opposite pada covalent adalah ionic lah. Satu lagi ionic compound. Ionic compound dia adalah kombinasi cation dengan anion. Ionic compound ni dia ada cation dengan anion. Cation. Cation, electrostatic attraction between cation and anion. Okay. Dalam ni thionyl chloride atau sulfonyl chloride pun boleh panggil ni. Ada ke nampak macam cation dengan anion? Memanglah tak nampak tulis kan. Tapi kalau kamu dah biasa nampak ni, ini tak ada. Tapi yang ini ada ni. Ini ammonium chloride. Jadi ammonium chloride ni adanya ionic lah. Walaupun dia non-metal dengan non-metal. Tapi kombinasi cation dengan anion. Jadi ini ada ionic dan covalent lah dalam ni. Ammonium dengan chloride tu antara cation, ammonium dengan chloride adalah ionic bond. Jadi jawapan dia A lah. Okay, tapi kalau kita nak tengok macam mana ikatan dalam ni, kita cuba buat dia punya
formula dia, dia punya structure dia ke macam mana kita tunjuk kan Okay, saya buka kat sini lagi macam senang nak tulis. Okay. Kita tengok thionic chloride SOCl2. Okay, jadi kita tahu dah dia bukan cation and anion, jadi dia adalah covalent compound. Jadi kita boleh buat Lewis structure dia. Kita belajar sekali dengan Lewis structure. Sebab soalan objektif ni kadang-kadang dia bercampur-campur ni dia tak ikut subtopik tu. Jadi ini adalah covalent compound, ya. Covalent compound yang kita buat Lewis structure. Kita tengok structure dia macam mana. SOCl2. Okay. SOCl, central atom kita kena pilih S lah. Sebab S dia yang paling less electronegative. So tengok periodic table. Okay, B, C, N, O, F, N, E, period 2. Yang period 3 tu aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, siap pergi sekolah, klorin, argon. Jadi O duduk atas, sulfur duduk bawah. Jadi sulfur less electronegative berbanding dengan oksigen. Klorin lebih ke kanan. Jadi yang paling electronegative di sini klorin. Ini dia duduk di bawah lah, tapi dia lebih ke kanan. Oksigen di atas. Klorin ni dia sama dengan, kalau saya tu hafal, klorin ni sama dengan nitrogen. Kedudukan dia, klorin sama dengan nitrogen. Jadi maksudnya, oksigen paling more electronegative. Kalau kita tengok nilai bolehlah nampak itu berapa nilai dia. Tapi kita try hafal yang klorin, electronegativity dia sama dengan nitrogen. Jadi nampak oksigen lebih electronegative lah. Jadi yang paling kurang adalah sulfur. Jadi sulfur duduk tengah. Okey, jadi sulfur duduk tengah. Jadi sulfur adanya oksigen, adanya klorin, ada dua. Kita try buat dia punya dua structure terus ni. Jadi ikatannya dalamnya adalah covalent sajalah. Macam ni dah ikatan dia, single bond, covalent bond. Kita kira dia punya electron valence 6. Oksigen pun 6. Sulfur group 16, 6. Oksigen group 16, 6. Klorin group 17, 7 kali 2, 14. Kita campur semua. Ini 20, 26 elektron. 26 elektron. Okey, tolak dengan, nak buat kat mana lagi tak? 26 tolak dengan, sekarang kita tolak berapa kita dah guna. Total dia yang ini ini total. Total 26. So tolak dengan, sekarang elektron ni kita tempatkan pada ikatan. So kita tolak balik 2, 4, 6. Tolak dengan 6. Tinggal 20. Kemudian kita octetkan terminal. Ingat lagi step-step dia macam ni kita nak buat Lewis structure. Okay. Tadi mula-mula saya count number of electron valence. Okay. Lepas tu saya buat skeletal structure. Saya decide siapa central, siapa terminal. Center atom less electronegative. Terminal lebih electronegative. Tengok kedudukan dia dalam periodic table. Okay. Lepas tu total elektron tadi kita dah buat skeletal structure. Kita join by single bond. Jadi kita tolak berapa kita dah
guna elektron tu. Kita total dia 26. Daripada 26 ni kita tempatkan elektron di mana sebenarnya untuk buat Lewis structure ni. Dia ada pada ikatan. Satu ikatan 2 elektron kita tolak. Okey, sekarang tinggal 20 yang kita nak otakkan terminal. Okay, otakkan terminal maksudnya letakkan 6 atau 3 pasang elektron. Supaya dia jadi 8. So, ada single bond dah 2. 2, 4, 6, 8. Kemudian kita otakkan lagi. Jadi 6 kali 3, 18. 6 kali 3, 18. Okay, jadi 18. Tinggal lagi 2. 2 kita kena letakkan pada central atom. Itu cara dia. Kemudian kita cekkan oktet. Semua oktet tak? Okay, semua oktet. 8, 8, 8. Sulfur 2, 4, 6, 8. Okay, fine. So inilah Lewis structure dia. Inilah Lewis structure dia. Okay. Kalaupun nanti soalan tanya what is the plausible Lewis structure? Kalau dia tak tanya plausible Lewis structure, kamu stop kat sini sajalah. Inilah Lewis structure-nya. Tapi kalau dia tanya plausible Lewis structure, jadi kamu kena check Chas formal. Tambah lagi. Check Chas formal. Kalau soalan tanya if ask for plausible Lewis structure. Plausible Lewis structure. Jadi saya masuk terus lah. Ada saya cerita tentang ikatan covalent. Saya nak cerita tentang juga Lewis structure. Dan saya nak cerita juga tentang plausible Lewis structure. Semua sentak sekejap. Plausible Lewis structure. Jadi kita kalau kata soalan tanya barulah kita cari formal charge. Ataupun soalan suruh cari formal charge berdasarkan Lewis structure, kamu cari je. Okey, dari sini kalau nak cari formal charge, ingat lagi formula dia. Okey. Number of electron valence untuk atom tu bila dia free atom. Macam kalau group 16, 6. Tolak dengan non-bonding electron. Dia kira berapa bilangan, bukan kira pasang. Tolak dengan half of bonding electron. Jadi ambil satu ikatan ni, kita ambil satu. Jadi nak senang kira, kita kira. Misalnya oksigen ni 16. Electron valence dia, electron valence dia 6. Group 16, electron valence dia 6. So 6 minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So minus 1. Formal charge dia. Yang biru tu formal charge. Okay, sekali lagi. 6 minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Garis ni kita ambil satu. Sebab dia satu elektron untuk oksigen ni. Okey, klorin 7. 7 minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0. 7 minus 7. 0. Ini sama je. 0. Okey, sulfur. Sulfur 16. Group 16. 6 electron valence. So 6 minus 1, 2, 3, 4, 5. So plus 1. Okay. Jadi nampak formal charge ni bukan minimum. Minimum tu maksudnya kalau kita nak cari plausible Lewis structure kalau minimum formal charge. Plausible if plausible structure, plausible Lewis structure
New structure when minimum formal charge atau zero. Zero formal charge. Zero formal charge. Jadi dalam sini nampak ada yang zero, ada yang tak. Okey. Syarat dia lagi untuk kita boleh buat minimumkan formal charge. Kalau kata ada atom tu, misalnya di sini oksigen, dia boleh buat double bond. Dan ada central atom ini, dia boleh expand dia punya octet. Sekarang ni setakat octet memang dah octet dah 2, 4, 6, 8. Tapi dia boleh expand dia punya octet. Syarat central atom ni boleh expand octet untuk buat double bond supaya formal charge dia minimum. Kalau yang ini, kalau saya lone pair yang pasang ini, saya masukkan ke dalam ini, nanti oksigen ni akan jadi kosong dan sulfur ni pun akan jadi kosong. Okey. Jadi syarat dia tu oksigen boleh buat double bond. Oksigen memang terminal atom, dia boleh buat double bond. Okey, oksigen, atom-atom yang kita bersyarat itu adalah atom yang boleh buat double bond lah. Oksigen, nitrogen, group 15 dengan group 16 yang boleh buat double bond. Jadi oksigen boleh buat double bond dan central atom pun boleh expand dia punya octet. Ini dia mesti period 3 and above yang ada d orbital. Ada d orbital yang empty. Jadi struktur Lewis saya itu supaya kita minimumkan formal charge, itu saya akan lukiskan ini. Saya akan ini ni, elektron ni saya akan masukkan ke dalam ni. Nampak tak elok sangat. Kita kasih. Saya ambil sepasang ni. Nampak tak elok sangat, saya nak letakkan sikit. Ini asal dia tolak satu. So saya ambil sepasang ni. Saya buat double bond ni. So struktur dia menjadi S single bond. Klorin tak boleh buat double bond dengan sulfur. Halogen terminal tak boleh. Halogen. So sini dah hilang. So jadi double bond. Ini dia punya lengkap tadi. Kita letak balik dan tengok. So sekarang kita kira balik formal charge. Apa formal charge yang jadi. Okey, sini semua kosong. Okay, sulfur sekarang asal dia 6. 6 tolak dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kosong. 6 tolak dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kosong. Oksigen 6 tolak dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kosong. Jadi nak minimumkan formal charge tu kita buat double bond. Jadi bila dia masuk sini, ini akan jadi hilang. Plus 1 ni, jadi kosong. Ini akan jadi kosong, ini akan jadi kosong juga. Jadi nampak struktur ini lebih banyak kosong. Jadi ini yang lebih plausible lah. Plausible tu maksud Lewis structure yang lebih baik. Yang lebih stable. Di mana dia punya all atom minimum dia punya formal charge iaitu 0.
zero formal charge. Okey. Jadi struktur ni memang covalent Dia covalent compound covalent. Dia covalent. So tak ada ada ionic. Kata ionic lah. Nampak covalent. Covalent. Kita buat Lewis structure. Kita tunjukkan ikatan covalent. Ada single bond dengan double bond. Okey. Kita faham tak? Okay, kita tengok pula. Tengok yang lain. Yang macam mana yang dia ada ionic. Okay, sekejap yang ni. Nanti kot ada yang nak tanya balik. Okay, dah. Kita tengok pula yang lain. Okay, amonium chloride ni. Amonium chloride. Okay, amonium chloride dia adalah kombinasi walaupun tak ditulis di situ cation dengan anion amonium. Amonium, ya. Kamu tentu dah familiar dengan amonium. Amonium NH4+ bila N terikat dengan hidrogen ada 4. Jadi struktur Lewis dia kalau kamu buat kita tengok betul tak struktur Lewis yang macam ni So 5 campur dengan 4 hidrogen ada 1 elektron, setiap satu ada 4 hidrogen. Tolak dengan 1 sebab dia positive charge. Jadi 8. 8 elektron. 8 bila kita buat garis ikatan antara nitrogen dan hidrogen, jadi kita dah menggunakan 2 elektron setiap satu, 2 kali 4, 8. Jadi habis dah elektron dia. 8 tolak dengan 8 habis. Jadi tak ada lagi nak letak pada center atom. Jadi inilah Lewis structure dia, amonium. Okey. Chlorine bila dia jadi anion di sini chloride ion. Chloride ion like that. So kita buat macam tu boleh. Okey. Jadi dia adalah ada ionic dan covalent. Kalau kita nak labelkan ionic, kita buat macam ni. Jadi electrostatic attraction between cation dengan anion ni adalah ionic. Ionic bond. Tapi mana covalent tu? Ini covalent. Covalent bond. Jadi adanya ionic dan covalent dalam amonium chloride. Soalan tanya tadi hanyalah covalent. Okay, kita tengok pula. Kat sini ada. Tengok pula. Na3Al6 dengan KHF2. Okey, jadi di sini kita kena kaji dia. Okay. Na ni tentulah Na+, Al6 ni minus. Okey. Jadi kalau kita nak buat Lewis structure dia, tentulah ionic dengan ionic compound dia cation dengan anion dia punya Lewis structure dia. Jadi kita kena buat kurungan. Kurungan Na. Na ni ada 3. Na+. Okay, Na ada 3 plus Al6 ni Al dia satu kompleks lah. F ada 6.
Macam mana dia punya kombinasi dia ni? Oh, sorry. Sekejap. AL 4, F ada 6. Ini satu kompleks. Sekejap. Sini, kalau kata kat sini, semua ni metal, cation. F ni yang minus. Bukan AL F6 ni. Dia ionic ni. Maksud saya kat sini kita tak boleh buat ni AL dengan F ni, tak boleh covalent ni saya rasa. Dia mesti ionic semua ni. Aluminium pun plus juga. Ini satu kompleks ni saya pun tak pasti. Tak apalah. Saya rasa macam ni lah. AL 3, AL plus juga. F dia tu ada 6. Kita refer lah, kita refer. Takut nanti silap saya bawa dengan cecap tak. Sebab dia satu kompleks. Ya. Dia covalent juga antara ni. Dia satu kompleks. Dia ada ALF6. Jadi satu kompleks lah. AL jarang kita kata AL dia dia period 3, dia group 13. Macam mana dia bond. Tapi di sini seperti saya refer tadi, dia ada kombinasi dengan F yang 6. Ini satu kompleks lah. Kita tak pernah buat lagi lah. So dia anion. Ada 6. Dia ada 6 fluorine di situ. ALF6. Jadi di sini adanya ionic dan juga kalau kita nak label ionic, kita buat macam tu. Ionic bond antara cation dengan anion. Okey. Dan ini ada covalent bond. Tak nak untuk HF tak. Okey, untuk yang ini KH1. KHF2. Okey. Ini tentulah K plus, H pun plus, so ada 2 plus, F ada tolak 1. Jadi K plus, H pun plus, F tolak 2. F ada 2. 2F. So tentu ni ada, F ni ada objek di sini. Sudah signal elektron. CHF. Tak macam ni silap. Sebab H ni H ni dia bukan completely ion, dia dengan bond dengan. Kita tahu kita refer K dengan H dengan F.
H duduk tengah. Sebab F yang lebih lesser negatif. Okay, jadi sini bila tunjuk single bond, adanya covalent bond. Covalent bond. Adanya ionic bond. Okay, K plus F ni dia dikata macam ni. Tak tahu benda yang baru kita boleh belajar. Okay, after potassium dengan H dengan F combine, dia akan jadi structure macam ni, structure derivative. Kalau kamu nak buat Lewis structure, dia kena, ini kena ada ni lah. Lone pair on the F. Okay. So, kamu faham lah yang kita nak cari ni ada ionic atau covalent. Jadi, kena careful kalau diberi yang macam dia non-metal dengan non-metal juga. Tapi sebenarnya dia ada ionic, iaitu kombinasi cation dengan anion. Amonium chloride tu. Amonium chloride, amonium sulfate, cation amonium lah dengan jadi dia ada covalent dan ionic. Okay, kita move on. Soalan number 2. Okay, number 2. Which of the following has 2 lone pair of electron on central atom? Jadi kita kena buat Lewis structure juga. Kalau kita nak tengok ni, kita tengok macam ni tak nampak kan? Jadi kita kena buat Lewis structure. Okay, start buat Lewis structure. Semua orang buat tak? Cuba buat Lewis structure. Buat cikgu. Okay, buat. Buat cikgu laka-laka. Dapat dia yang mana? Kamu dapat yang mana? A, B, C, D? Dapat C. C. Saya dapat C cikgu. Dapat C. Nanti kita tengok. Okay. Saya dapat D tu. Saya dapat B. Nanti takut soalan dia pun salah. Dia nak 2 lone pair tau. Dia nak 2 lone pair. Maksudnya dia ada 4 elektron. D cikgu. Nanti kita tengok. Okay, saya buat satu-satu. So SF4, kita kira number of electron valence. Okay, 6. Fluorine 7 kali 4, 28 kan? 28 campur dengan 6, metopik lemah sikit 28 campur apa? 34. Tu kan? 28, 30, 34 kan? So F ada 4. Dia boleh set tempat kat dia. Kita letak dah structure dia ni. F ada 4. Jadi 34 tolak dengan 8. 10 tolak 8, 2. 2 campur 4, 6, 26. 26. 6 kali 4, 24. 6 kali 4, 24. Lebih 2. Kali 4, 24. So ada 2 sahaja. Jadi ini ada one pair je. Lone pair dia tu one pair je. So bukan A. Okey, CH3 CHCl3. C central hydrogen
CL ada 3. 4 campur dengan 1, campur 7 kali 3, 21, 21, 22, 26. 26 tolak dengan 8, tinggal 18 lah. 18, 18, yang ni tak, jangan otakkan dia. Dia memang duplex je. Dia cukup dah, tak payah letak hitam kat dia dah. So, 6 kali 3, 18. Okay, habis. So, tak ada elektron pada, tak ada lone pair pada central atom. Sudah ni shape dia tetrahedral. Okay, kemudian PCl3. PCl3. Phosphorus 5. 7 kali 3, 21, 26. Phosphorus central atom. Cl ada 3. So 26. 26 minus 6. 20. 20. 6 kali 3, 18. 6 kali 3, 18. Yang ketiga 18, 19, 20. Jadi pun ada one lone pair. One lone pair. One pair saja. Kita nak cari ada two pair. Okey, tengok xenon. Kita left with xenon. Xenon hexachloride. Xenon tetrachloride. Tetra 4. Xenon tetrachloride. Xenon ni noble gas. Tapi ada compound yang boleh buat berdasarkan noble gas juga. Kita paksa dia buat lah ni xenon. Walaupun dia dah stable, dia punya atomic configuration, tapi dia boleh buat, kita boleh buat compound juga. Kita paksa dia. So xenon group 18. So 8 number of valence electron. 7 kali 4 28. 8 kali 2 16. 36. Xenon 4 Cl. Jadi 36 tolak dengan 2468. 2, 10, 10 ke 8, 2, 8, 28. 6 kali 4, 24. 6 kali 4, 24. Okay, 6 kali 4, 24. So, 24. Tinggal 4. 4 maksudnya ada 2 pasang. Jadi, 2. 2 pairs. So, jawapan dia inilah. Ini shape dia square. Square planar. Nanti kami belajar dalam STS. Marah. Okay, so jawapan dia D. Semua okey Faham Kita buat lebih fakta. Nampak Jangan teka-teka je tau. Okey cikgu. Faham dah. Okay, Tahu kat mana kesilapan. okay, nombor 3. Apa jawapan dia? One of the following is not the exceptional to attack rule.
mana yang bukan. Maksudnya kalau kata not exceptional to octet rule, maksudnya dia octet lah. Dia follow octet. Follow octet rule. Yang mana yang follow octet rule? Okay, kalau you tengok BF3. BF3, okay. Saya kata B nanti sebenarnya. BF3. Ini BF3. Kan, group 13, 3. 7 kali 3, 21. 21, 24. 6 kali 6, tolak dengan 6. 18. 6 kali 3, 18. So, habis. Jadi, dia incomplete octet. Ini incomplete octet. Dia bebal. Bebal. Geng-geng bebalnya ni. Beryllium, boron, aluminium. Dia adalah incomplete octet. Exceptional to octet rule. Okay, so bukan A. Amonium tadi kita dah tengok. Amonium N H. Jadi kita buat dulu structure. Amonium 2468. Jadi central atom octet lah. Semua hidrogen ni dia duplet lah. Kita tengok lagi SnCl2. Sn ni group 14 Sn. So 4. Fluorine 7 kali 2, 7 kali 2, 14. So 18. Sn. SnCl. Okey, 18 tolak dengan 4. Tolak 4, 14. 14, 6 kali 2, 12. 13, 14. 2, 4, 6. Okay, ni saya kira saya nak tengok center. Kita tengok center je. Terminal tu dia dah tadi sudah octet. Lebihnya letak pada center. 6 kali 2, 12 tadi kan. 12, 14 tolak 12. Tinggal 2. So saya letak dekat center. So 2, 4, 6. Jadi ini pun incomplete octet. Nanti kita duk kata bebal je. Kita nak kira ni kan. Sini pun samalah. Incomplete. Kita tak pernah cerita yang 246 lah. Yang SN ni. Incomplete octet. Jadi incomplete octet juga. Okay, beryllium. Sama case ni lah. Beryllium. Beryllium. Dengan hidrogen. Geng ni. So semua ni ada case exceptional to octet rule. Except untuk amonium di mana dia octet. Central atom lah. Dekat dalam central atom. Octet. Follow octet. Dia follow octet rule. Jadi dia bukannya exceptional to octet. Okay, number 3. Number 4. Which of the following compound the central atom does not have lone pair electron in its molecule? Yang tak ada lone pair pun kena buat dulu structure. Kita buat kat sini muat tak? Bentuk kecil-kecil je. SO2. Okey, ini group 16, ni from group 16. So 6 electron valence, 6 kali 3 lah, 6 kali 3 18 elektron. 18 elektron. Okey, so sulfur bonded dengan oksigen, bonded dengan oksigen, bonded dengan oksigen.
Okey, 18 tolak dengan 6. Punya 12. 6 kali 3, 18. 6 kali 3, 18. 18 tolak dengan 6. Tinggal 12. Buat saya pelik ni. 6 kali 3, 18. Jap. 6 kali 3, 18. Okey. 18 tolak dengan 6. 8 tolak dengan 6, 2, 1, 12. 6 kali 3, 18. Kenapa pelik sangat ni? Sekejap, kepala pening dah. Ini 6, ini 6. 6 kali 3, 18. Betul kan? Betul kan? 6 kali 3, 18. 18 tolak dengan 6. 2, 4, 6. 8 tolak 6. SO2 kan cikgu? Ha? Ya SO2. Allah. SO2 bukan SO3 kan? Allah. Padan macam dah lebih. SO2. Untuk pelik Kenapa saya tak nampak SO2? So, 6 kali 3, 18. Ada 2. Jadi 18 tolak dengan 4. Okay, 18 tolak dengan 4, 14. 6 kali 2, 12. 6 kali 2, 12. 3 pasang kita letak sini. Okay, 12. Lepas tu tinggal 2 pada central atom. Macam tu Octet, octet. Oksigen octet, sulfur tak octet. Jadi kita kena ambil. Ni tak octet tau. 2, 4, 6. Jadi kita kena ambil ni. Bagi dia octet. Jadi strukturnya. Ini ruang maaf strukturnya akan jadi ada double bond. Antara sulfur dan oksigen. Satu double bond lah. Jadi tinggal 2 pasang sebelah sini. Lempar dia. Barulah semuanya octet. Ini struktur ni dia ada resonan. Kamu tak belajar lagi lah resonan. Okey, 2, 4, 6, 8. So dia tanya does not have lone pair. Ini ada lah. Lone pair ada kat sini. Dia nak lone pair pada central atom. Dia nak does not. Nak does yang tak ada. So SO2 ada. Jadi bukan jawapan dia. NCl3 ada kat sini. NCl3 and 5, 7 kali 3, 21, 26. So NCl 26 tolak dengan 2, 4, 6, 20. 6 kali 3, 18. 19, 20. Boleh saya cepat-cepat macam tu. Tak buat sampai habis lah dulu structure dia. Nak tengok central atom je. So ini pun ada lone pair. Ini macam NH3. Sama lah. And ada lone pair. Satu. SeF4. Selenium group 16 kan. Ini kalau tak silap lah. Group 16, 6 campur dengan 7 kali 4, 28. 28 campur dengan 6, 8, 10, 14. 2, 3, 34. 34, okey, selenium. Ada 4, fluorine. So 34 tolak dengan 2, 4, 6, 8. 34 tolak 8. 34 tolak 8, okey. Ini 2, 10, 10 tolak 8, 2, 2 campur 4 balik. 6, 26. 6 kali 4, 24.
tinggal 2. So ada pasang. SE ada sepasang. So ada lempar juga. Ada lempar. Oh, ALDR3 terang ya. ALDR3 dah biasa. AL group 13, 3, 7 ke 3, 21, 24. Aluminium, geng global ni. DR, 24 tolak dengan 6, 18. 6 kali 3, 18. Habis. Tak ada pada central atom nak letak dah. Incomplete octet. So, no lone pair. Okay, no lone pair. No lone pair elektron pada central atom. So, jawapan dia D. Okay, 4. Tapi kita buat ni supaya kita boleh praktis Lewis structure lah Kamu kena pandai buat Lewis structure supaya dia dapat tengok shape, tengok polarity. Okay, number 5. The electronic configuration for element S and element R as follow. S group group apa ni? S. Group 2 cikgu. Tu electron valence dia 2 Group 2 period 3. R group apa? Berapa electron Group valence? 5. A6. A7. 7. Electron valence dia ni 5. 7. Ni P block Ni P block. P block group 17. 5 dengan 2. Nombor elektron dia 7. Period 2. Dan ini S block. Group 2. Period 3. So when S dengan R combine to form a compound. Ini metal group metal lah. Metal dengan ini non-metal. To form a compound, tentulah ionic compound lah. Tentulah ionic lah Determine the most possible formula of this compound and type of bonding. Okay, bonding kita cari dulu ionic. Apabila kita buang. So, kita ada 2 pilihan saja. Ini buang. Jadi kita ada 2 ni, nombor 1. Jadi kita naik Ini C, ini D. Okay, yang mana? Group 2. Group 2. Misalnya kalau sini saya buat dia punya formation tu. Okay, group 2. Misalnya S, dia ada 2 electron valence. Group 2 kan. R, group 17. R ada 7. 1, 2, 3. Kita kalau kita nak buat atom, kita buat penuhkan dulu kat corner dia. Atom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Group 17 kan, 7 kan. Jadi dia ada satu yang perlukan menerima elektron. Jadi ini ada 2.
Jadi dia kena ada lagi satu lah. Itu kena ada lagi satu. Supaya dapat menerima kedua-dua elektron. Kena ada dua. Supaya nanti yang ini boleh derma pergi kat sini. Nak pandang dia satu. Kepala dia satu. Sebab dia ionic. Ni ionic formation of ionic compound. Dia involve transfer. Sulfur ni dia akan transfer elektron. R ni dia akan accept elektron. Jadi anak panah kita buat kepala dia, ujung ni kepala dia satu. Daripada metal yang akan menderma. S ni bukan sulfur, S ni saya buat dalam bentuk sini. Sebab ini dia ni adalah magnesium lah. Magnesium akan donatekan elektron bagi pada R. R ni iaitu dia adalah fluorine. Ini fluorine R ni. Elektron ni pun dia akan derma kat sini. Jadi dengan itu S, R ada dua lah. Depan dia ni. Okey? Semua setuju Setuju. Setuju. Okey. Nanti bila dia nak jadi kalau kita nak tulis dia punya formation of ionic compound tu, saya tak habiskan lagi ni. Formation of ionic compound tu, Lewis structure of the atom. Ni Lewis structure of atom. Tengoklah dia tak boleh buat pasang S ni. Lepas tu nanti dia jadi ionic compound. Kena buat kurungan lah. S 2 plus. Tak muat ni dia punya ni. Saya tak bawah sikit 2 R. R ni minus. So dia jadi octet. Tunjukkan. Dia dah signal elektron. S ni dia punya S ni nanti tinggal 1s2, 2s2, 2p6 lah. S ni dah hilangkan. Ni dia jadi 1s2, dia tinggal yang ni. S jadi 1s2, 2s2, 2p6, s2 plus tu. Dalam conversion dia ni. Manakala R, dia akan jadi 1s2, 2s2, 2p6. Jadi semua achieve octet. Octet ni dia jadi ada 8. Ni pun nanti dia jadi tambah lagi 1 jadi 8. 2s2, 2p6 nanti jadi. Faham kan? Okey. Kamu refer balik dia punya nanti ada ni dalam UPS kamu kena pilih yang mana satu yang betul. Tengok betul-betul. Ini compound. Ini yang tadi kita buat tadi. Lewis structure. Ada kita dah buat tadi SOCl2 thionyl chloride atau sulfonyl chloride. Okay, dia dah buat Lewis structure, dia buat double bond. Jadi kita sekira formal charge. Sebab kita nak tengok yang ni plausible ke tak ni. Okey. Ingat tak lagi nak kira formal charge? 7, chlorine group 70 7. 7 tolak dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu kosong. Sulfur group 16, jadi 6 tolak dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau macam tu kosong. 6 tolak dengan 2, tolak dengan 4. Jadi 6 tolak dengan 6 lah senang. 6 tolak dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
garis ikatan ni kita kira satu. Yang kita nak tolak. Asal dia ada 6, tolak dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 tolak dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tolak tak 7, tak 7. Kosong. 6 tolak dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kosong. Jadi semuanya kosong. Jawapannya A. Ini Lewis structure yang plausible lah. Tadi kita dah discuss ni. Kalau yang tak possible tu tadi ni, dia kalau single bond. Sebab bila dia single bond, bila dia single bond dengan single Cl, oksigen ni dia tolak 1. Dia tolak 1. 6 tolak dengan 7. Sulfur di sini 6 tolak dengan 5 plus 1. Jadi tak minimum. Bila kita ambil lomper ni masuk dalam ni, dia jadi macam ni kan. Jadi dia jadi plausible. Ini plausible Lewis structure. Sebab dia minimum formal charge. Minimum formal charge. Semuanya kosong. Okey. Ini betul dah Lewis structure tapi tak plausible lagi lah. Jadi kalau kata kamu bagi Lewis structure, kamu bagi yang ini pun betul, yang ini pun betul. Tapi kalau minta plausible Lewis structure, kamu kena bagi yang ini. Jadi minta plausible Lewis structure, kamu kena bagi yang ini. Ini belum lagi minimum formal charge dia. Kamu kena minimum formal charge. Ini apa soalan dia? Which of the following statement about ionic compound are correct? Kita pilih je lah yang mana yang betul statement tu. Dia tak ada ABC kat sini. All ionic compounds are soluble in water. Yes or no? Dia mesti soluble sebab water ni adalah polar molekul water. Sebab polar dia ada partially negative, partially positive. Jadi dia polar. Ada electronegative atom, oksigen bonded dengan less electronegative atom. So ada polar bond, molekul tu polar. Jadi polar lah. Bond dipole do not cancel each other. Dipole moment not equals to 0. So polar molekul, water ni polar molekul. Jadi dia akan dissolve yang polar juga. Sebab dia light, dissolve, light. Yang sama, melarutkan yang sama. Light, dissolve, light. Jadi ionic compound dia ionic tu ion dengan dia ion, cation dengan ion. Anion. Jadi tentu dia akan adanya nampak electrostatic attraction dah positif dengan negatif. Jadi dia akan larut. Macam NaCl. NaCl, Na plus Cl minus kan larut completely dalam water. So betul, ionic compound akan larut dalam air. All ionic compound are solid at room temperature. Yes. Dia kebanyakannya solid. All ionic compound do not conduct electricity in solid state. Yes. Dia jadi liquid kan. Baru dia akan ada electric liquid ataupun dia dalam aqueous form. Aqueous, dia kena ada larut dalam air misalnya, larut dalam air. Barulah dia jadi electrolyte, baru dia berconduct. Jadi do not conduct in solid state
then it's true. True betul. Jadi semuanya lah. Kita tak tahu ABC ke apa benda ni. Betul lah. Okay, kemudian number 8. In the nitrate ion, all are single bond. One of the bond is double bond. The central atom does not have lone pair electron. Okay, cuba kita buat dia punya Lewis structure. 5 campur dengan 7 group 15, 5 ni 6 group 15, 6 kali 3 18. Ada negatif charge tu campur 1. 18, 19, 20, 1, 22, 23, 24 elektron. 4 elektron. N bonded dengan O ada 3. Turunan charge. 24 tolak dengan 246, 18. 6 kali 3, 18. Kali 3, 18. So, dah habis elektron. Tapi nitrogen tak octet. Jadi kita ambil satu form octet. Jadi kita akan dapati dia ada double bond. Okay, all the bonds are single bond. Okay, not. Salah dia mungkin. Okay, structure ni kamu akan dapati nanti kamu akan belajar dia panggil dia ada has resonance structure. Kita rampilah sikit. Has resonance structure. Maksudnya, kenapa kita buat double bond kat sini? Why not kita buat double bond belah sini? Sebab dia oksigen juga. Belah sini, kenapa tak buat double bond belah sini? Jadi maksudnya dia ada beberapa Lewis structure. Jadi double bondnya tu mungkin di sebelah sini atau di sebelah sini. Jadi structure di mana dia ada lebih daripada satu Lewis structure. Structure tu kita panggil resonance structure. Compound ni dia ada species ni NO3- ni nitrate ion, dia ada resonance structure. Jadi dia ada lebih daripada satu Lewis structure. Okey, jadi ikatan antara N dengan O ni dia bukan daripada eksperimen, didapati dia bukan double dan dia bukan single. Tapi semuanya sama di antara double dengan single. Ini konsep resonance. N ni ikatan dia semua sama tapi bukannya double, bukannya N dengan O ni bukannya double, bukan single. Jadi kalau kata semuanya single, salah. Dia bukan double dan bukan single. Di antara double dengan single. Kamu boleh nak tahu lanjut ni, kamu baca tentang resonance structure. One of the bond is double bond. Pun tak betul lah. I mean, kita memang nampak macam double bond kat sini kan. Tapi dia exactly from experiment, dia panjang ikatan ni tak dikata double or single. Mungkin nampak macam double di sini lah. Kita buat ni nak. Tapi dia di antara dua-dua tu macam mana kita nak lukis. Jadi dia agak sukar. Structure ni sepatutnya dia lebih ditunjukkan dengan hybrid resonance. Dia tunjuk macam ni. Dia tunjuk putus-putus ikatan tu. Dia bukan double dan bukan single. Di antara double dengan single. Jadi nak kata dia double bond satu tu salah lah. The central atom does not have lone pair of electron, betul. Tak ada lone pair pada central atom. Sudah pakai kita ada kata. Okay, which of the following bonds are present in ammonium
amonium nitrate tapi ini chloride. Nitrate NO3 minus tadi. Nitrate amonium nitrate. So amonium, kita tengok dulu structure dia. Tadi kita dah buat juga amonium. Dia cation amonium. Nitrate tadi kita tengok dia ada O ada 3. Kita buat double bond. Minus dia ada like that, octet, dia ada resonance structure. Ini nampak macam dia ada satu double bond tapi sebenarnya dia bukan double bond. Dia di antara double dengan single. Tapi kita nak tunjuk tu, kita tunjuk one of the structure. Tapi realitinya dia bukan satu je double bond kat situ. Dia bukan double bond. Dia antara double dengan single. Jadi which of the following bonds are present in ammonium nitrate? Dia nak buat. Okay, so saya tunjukkan ionic ada. Ni ionic bond. Sebab dia cation dengan anion. Dia ada covalent bond. Yes. Ada covalent bond. So covalent bond ada, ionic bond ada, triple bond tak ada. So, 1 dan 2. Ni pi bond. Okay. Dia tak belajar lagi pi bond Tapi tak apa, kita tengok sikit. Okay, kalau single bond, kalau ikatan-ikatan covalent yang single bond, dia ada sigma bond. Ni single bond. Satu garis ikatan tu maksudnya single bond. Dia ada sigma bond. Satu sigma bond. Satu sigma bond Ni kita panggil sigma. Dan tanda macam ni sigma. Tanda macam ni. Tak faham lah. Sekejap kita boleh buat sikit. Misalnya dalam ethane. Jadi tengok ethane. Jadi ikatan tu single bond. Single bond. Satu garis tu maksudnya single bond. Jadi dalam tu dia ada satu sigma bond. Sigma. Tanda dia sigma nama dia. Kita sebut sigma. Ni sigma. Satu sigma bond. Kalau dalam alkene, ethene, dia ada double bond. Kamu belajar ada kod SPM ni. Ada tak? Jadi di sini, ini kita panggil double bond. Double bond. Double bond dia ada satu sigma bond dan satu pi bond. Pi. Sebab dia ada elektron pi, macam mana ke you apa tak belajar bonding dia tu Jadi kalau dia triple bond pula. Kalau triple bond, misalnya dalam alkyne,
alkuna. Alkane, alkene, alkyne. Okey, kalau dia ni dia ada triple bond. Tiga sini maksudnya triple bond. Di triple bond dia ada satu sigma, ada dua pi. Ya, kalau triple bond tu tiga tu maksudnya satu sigma, dua pi. Sigma, pi, pi. Kat mana kedudukan tak kisahlah. Sigma, pi, pi. Ini berdouble, satu sigma, satu pi. Satu garis tu untuk sigma bond, satu untuk pi bond. Okey, apa difference pi bond, sigma bond? Dari segi overlapping dia lah. Kamu tak belajar lagi. Jadi yang penting di sini kamu nak cari kalau dia lebih daripada satu garis ikatan, maksudnya dia ada pi bond lah. Kalau kata single bond saja, maksudnya tak ada pi bond. Jadi kita kena buat Lewis structure dan kita tengok apa garis ikatan. Sama ada single bond atau multiple bond. Kalau double bond dengan triple bond, kita panggil multiple bond. Multiple bond. Multiple bond, double atau triple. Multiple bond. Okey, jadi kita kena buat dia punya structure. Kalau kamu boleh nampak, tak apalah. Kalau tak boleh nampak, nak kena buat. CH2 F2. CH2 F2 C central atom. Ini kita dah buat dalam assignment. CH2 Cl2 ada kurang lah adik-adik dia ni F2. Yang sama juga Jadi semuanya single bond kalau buat research electron semua. Dia semua octet dah single bond. Jadi dia tak ada pi bond. Tak, bukan multiple bond. Okey, C2H2 tadi kita dah buat sebenarnya. CH2 H2 C2H2. C2H2 C terikat dengan C. Okey, H hubungan 1, H hubungan 1. Carbon 4 4 kali 2 8 campur dengan 2 10 tolak dengan 2 4 6 10 tolak dengan 6 tinggal 4. Okey, start letak dekat central atom. Okey, check octet, hidrogen tak perlu octet. Tengok sini 2 4 6 8 carbon ni octet, carbon ni tak octet. 2 4. Jadi apa yang kita buat? Kita ambil dari satu kali ni 2 4 6 masih tak octet, ambil lagi. Kalau tadi kamu dah tahu dia triple bond kan. Kalau kamu dah tahu, dah biasa tengok structure ethyne ni, dah tahulah So dia ada triple bond, jadi dia ada pi bond. Dia ada pi, 2 pi, 1 sigma. So yang ada jawapan dia lah. Ada. Kita tengok lagi HCN pula. HCN ada tak? HCN hidrogen 1, karbon 4, nitrogen 5, 9, 10 elektron. Karbon central, N terminal, hidrogen terminal, 10 tolak dengan 4. 10 tolak 4 dengan 6. Okey, 6.
masukkan oktet 2, 4, 6. Habis dah elektron. Check oktet, nitrogen oktet, karbon tak oktet, hidrogen tak polar duplex. So, karbon tak oktet. Kalau kita ambilkan dia punya elektron ni, letak kat sini satu garis, 2, 4, 6, masih tak oktet, ambil lagi. So, struktur Lewisnya adalah safety triple bond dengan N. Jadi, ada juga triple bond, dia ada 2 pi, 1 sigma. Jadi, ada multiple bond, ada pi bond. Nah, pi bond kalau adanya pi elektron dalam ikatan double bond dengan triple bond. So, jawapan dia termasuk juga 50N. Okey, nombor 11. Di sini. Nombor 11. Which is the correct Lewis structure for hydrogen cyanide yang kita buat tadi? So, dia yang ini. Cikgu, saya ada soalan cikgu. Ya. Kan. Kan hidrogen kan dia less elektronegatif kan. Kenapa dia tak lagi central atom? Hydrogen. Ha. Hydrogen dia duplex. Oh. Tapi tadi ada satu kes tu dia pelik sikit lah. Hydrogen dia duplex, jadi dia tak boleh duduk central sebenarnya. Dia dapat 2 je. Dia punya orbital dia ada 1s, dia boleh muat 2 elektron je. Jadi dia kena terminal. Jawab tak tu soalan? Dia tak ada di tengah ha. Dia walaupun elektron negatif dia rendah tapi dia tak duduk tengah Okay, thank you. Cikgu, saya pun ada soalan, cikgu. Dia. Tadi nombor 11 kenapa jawapan dia A? Bukankah tadi kita lukis Lewis structure dia, jawapan dia D ke? Apa dia ni? Sekejap tak dengar. Apa dia? Ya? Apa? Ya, bukankah nombor 11 tadi, kenapa jawapan dia A? Bukankah tadi kita lukis dapat yang D ke? Yang mana? Yang mana? Nombor 6? Nombor 11. Nombor 11. Bukankah kita lukis Lewis structure tadi, kita dapat D ke? Kenapa dapat A? Betul lah. Betul. Saya tak perasan. Tadi kita buat sampai habis kan Lewis structure tadi, ada kan? Kita buat sampai habis. Sampai habis kan? Memang, ya betul. Mana dia Lewis structure dia ni kan? Mana Lewis structure dia tempat lain? D. Dia dekat sini kan? Dia ada lone pair pada N kan? Soalan nombor apa tadi? Nombor 11. 11 cikgu. Sebelum tu kita buat di nombor apa? Dekat nombor 10 balik atas. Atas sikit je kan, nombor 10 kan? Tapi dia pasal lukis kat mana? Kat sini kan? Dia lukis kat sini. Betul. Yes, tak ada dekat sini kan? Ni ada lompet pasang ni. Saya overlook dah saat ni. Okey, so. Dia tak patah. So jawapan dia, sebab ada orang tegur kan. Dia ada tak lakat tu dia mula. Ni jawapan dia D. Bukan A Okey. Tempat ke kita nak buat? Kena buat chem score, kena buat objektif, itu structure tu. Mana structure tak tengok langsung.
Saya harap ni kita adalah cover point-point dia tu. Nombor 12. Pairs of outer shared electron not used in bonding are called, yang bukan dalam ikatan tu. Kita panggil apa? Outer shared electron. Tapi kita tak use dalam membentukkan garis ikatan tu. Kita letak pada diri oktet. Tapi dia bukan dalam yang kita letakkan sebagai garis. Itu kita panggil apa? Lone pair. Lone pair. Pair of outer shared electron. Valence lah. Ini valence lah. Valence yang kita ambil kira juga dalam kita nak buat Lewis structure tu. Tapi dia bukan sebagai bonding pair. Not used in bonding. Not as bonding pair. Bonding pair elektron. Selain daripada bonding pair, dia adalah lone pair lah. Misalnya NCl. Kan. Dia ni, ni lone pair. Ini lone pair. Ini ada lone pair lah. Maksudnya macam tu lah Yang ini lone pair. Yang bukan garis tu lone pair. Lone pair elektron. Lone pair. Ini bonding pair. Bonding pair elektron. Not used in bonding. Yang bukan elektron bonding. Kita panggil lone pair. Lone elektron, lone pair. Lone pair elektron. Semua tu lone pair dengan bonding pair ni asalnya daripada total number of valence electron lah bagi setiap atom tu. Lepas tu kita tempatkan pada mana? Sebagai lone pair ke sebagai bonding pair. Okay? Okey, nombor 12. Saya tak beri jawapan. So jawapan dia D. Okay, nombor 13. Kita 13. Which of the following pairs atom is most likely to form ionic bond? Okey, cari metal dengan non-metal. So, B. Ini non-metal dengan non-metal, non-metal dengan non-metal, non-metal dengan non-metal. Kena ionic Ionic mesti metal and non-metal. Metal group 1 dengan group 2 except beryllium. Beryllium group 2 dia covalent. Ber tu kan. Kalau aluminium, okay, take note juga Aluminium dia metal. Dia metal tapi ada aluminium yang covalent dengan ada yang ionic. So, kalau covalent dengan ionic. Aluminium chloride, aluminium bromide, semua ni covalent. Yang ionic aluminium fluoride. But difference in electronegativity dia tu besar. Sebab fluorine tu sangat elektronegatif. Jadi beza dia besar lah, lebih daripada 1.7. Jadi dia ionic. Jadi kamu kena buat cation dengan anion bagi aluminium fluoride ni aluminium 3+, 3 fluoride ion kalau nak buat Lewis structure dia. Cation dengan anion. Aluminium oxide adalah ionic. Jangan silap lah. Covalent, aluminium chloride, aluminium iodide, aluminium bromide. Tapi kalau fluoride, dia ionic. Okey. Tadi satu lagi tu beryllium tu Beryllium ni grup tu tapi dia beryllium adalah
Beryllium. Beryllium adalah covalent. ECl2. Misalnya. Okay, which molecule disobey? Disobey pun benda. Disobey octet rule lah. Ini kalau kita buat dulu structure, dia ada lone pair pada central atom, nitrogen, so octet 2, 4, 6, 8. Ni octet. SF6 kalau you buat macam juga you buat dalam nota ada SF6. Jadi dia lebih daripada 8. Ini expanded. So ni disobey lah. CBr4 carbon ni octet, carbon CR. Jadi buat dulu structure, habis dah dia punya tu carbon tak ada, so octet. H2O bila you buat dulu structure, kamu akan dapati dia ada 2 lone pair pada central atom, tu pun octet, semua octet. Except SF6 dia expanded octet lebih daripada 8. Exceptional to octet rule kita ada 3. Exceptional to octet kita ada 1 incomplete octet global, kita ada odd electron species, odd electron molecule, kita ada expanded octet. Expanded octet lebih daripada 8. Yang ni odd elektron ni dia ada elektron tunggal. Ada 1 elektron dia tak pasang. Okay, so ada 3 different exceptional case to octet rule. Okay, 14. Habis dah. Okay. Ada lagi tak tepi-tepi dia ada? Tak ada habis dah. Okay. Oh, molecular shape pula. Oh, baru tulis. Sekejap. Alamak. Shape tak tengok lagi ya? Allah. Okay, tengok shape 7.2. Which of the following compounds is linear? Kena buat lebih structure. Aduh. Ada masa sikit dia sebab kena laju ada betul soalan yang ni. Jumaat ni ada tu. Saya UPS. 6 campur dengan 7 kali 2, 14. 6 campur dengan 14. Okey, 6 campur 14 apa? 20. 14 kan? 14 campur 6, 20. Oksigen central, terminal. 20 tolak dengan 4, hingga 16. 6 kali 2, 12. 6 kali 2, 12. 12. 12 tinggal 4. So ada 4. Kita check octet. Semua octet. 2, 4, 6, 8. Jadi ini kalau kita nak tengok shape dia jadi kita tengok berapa kan bila ibu nak cerita shape tu ibu dah cerita dulu how many pairs of electrons surrounding central atom. 1, 2, 3, 4. Ni ada 4 pairs. 4 pairs of electrons surrounding central atom. 2 lone pair. 2 lone pair and 2 bonding pair. For 4 pairs, how they arrange? They arrange in tetrahedral. Maksudnya awal elektron tu nanti bentuk tetrahedral macam ni. Tapi oleh kerana 2 adalah lone pair. 2 lone pair. 2 adalah bonding pair. Akan kongsi dengan Cl. Jadi kita nampak bentuk belah sini sajalah, lone pair tak nampak. Jadi bentuknya adalah
bentuknya adalah band. Ada 2 lomper. Dia bentuk ni yang sebelah sini ya ni. Okey, jadi bentuknya bukannya not linear, dia band. Not linear. Okey, dia bukannya linear. So, nak cari linear ni. Okey, kita nampak dah CO2 linear. Yang ni kita buat tadi, dia pun ada berapa pasang tadi? Ada pasang lomper. Pada center atom SN. SPL2 ni macam juga ni. Sama juga, grup dia sama. So maksudnya nanti dia akan S, center atom ni dia S, dia ada 2 lomper. Maksudnya dia band. Ni band, ini band. Ini linear, CO2, ingat tak? Buat Lewis structure dia. SN ni adalah band juga. Walaupun dia ada sepasang lomper, dia band juga. Ini 2 pasang lomper. CO2 kau buat dah CO2. CO2 ni dalam amali ada you apa waktu amali Latihan Google Form. Oh, tak buat. Buat Lewis structure tak? Kamu kena lukis tak? Ada yang praktikal minggu lepas. Lewis structure. Ya, tapi lepas tu you tekan je lah jawapan dia. Yang minggu lepas kena submit GC je. Wah. Okey. Jadi panel Lewis structure boleh lah Boleh pandai lah Ni nampak tak boleh dapat linear tak ini CO2? Boleh Saya tunjukkan jugalah. Dalam amali tu ada CO2 ni. 4 campur dengan oksigen ni 16. Grup dia tapi 6 elektron valen. 6 kali 2, 12. So 16 total. 16 elektron total. Kita letak center dia oksigen, karbon. Sebab dia less elektronegatif. So kita dah guna buat 2 ikatan 4. So 16 tolak dengan 4 tinggal 12. Kita letakkan sebagai terminal elektron. Letakkan terminal 6 kali 2, 12. Jadi dah habis. Tak ada pada center atom. Check otak, oksigen otak, karbon tak otak. 2, 4. Jadi kita kena ini masuk sini. Kalau masuk sini. 2, 4. Okey, kenapa tak masuk belah sini? Kita tengok okay. Saya masuk sini dulu. Saya masuk sini. Okay, jadi saya akan dapat structure sini. Saya tunjuk kat kamu. Yang mana satu structure dia. Dia nak buat double bond ke dia nak buat triple bond? Jadi saya masukkan buat double bond belah sini dan belah sini guna elektron 2. Tapi kalau saya guna dua-dua elektron daripada atom yang sama, maksudnya jadi triple bond. Kalau saya guna elektron sebelah sini yang masuk. Elektron ni tak. Jadi jadi apa? Mana Lewis structure yang lebih baik antara dua ni? Yang ini ke yang ini? Kalau tengok otak 2468, 2468, 2468. Semua ni otak dah. Maksudnya ini pun betul Lewis structure-nya, ini pun betul Lewis structure-nya. Tapi mana lagi plausible? Kita check formal charge Ini 6 tolak dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kosong. 4 tolak dengan 4. Kosong. Ini samalah ni. Kosong. Ini nampak semua kosong. How about this one? Oxygen. 6 tolak dengan 1, 2, 3, 4, 5. 6 tolak 5 dia jadi plus 1.
6 tolak 5. Karbon 4 tolak dengan 4. Kosong. Oksigen ni 6 tolak dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 tolak 7. Tolak 1. Jadi sini nampak dia bukan minimum formal charge. Jadi yang ni lagi formal charge dia minimum. Formal charge minimum. Jadi inilah plausible Lewis structure. Jadi CO2 kita akan buat double bond. Double bond belah kiri dan kanan. Dia tak ada triple bond. Macam tu. Jadi ini structure dia. Jadi kita ambil double bond belah kiri dengan belah kanan. Jangan ambil electron dua-dua buat triple bond, salah lah. Yang ni lebih possible Lewis structure. Okay. So dia akan jadi linear lah. Sebab apa dia linear? Apa dia linear? Sebab apa dia linear? Sebab dia mempunyai how many pairs of electrons surrounding central atom? Kita consider berapa pasang ni? Double bond kita consider sepasang. Sebab awan elektron dia macam ni. Itu juga ke arah atom yang sama, oksigen. Jadi macam ni dia mesti 120. Kita consider dia dalam kategori 2 pairs of electron, 120 pula, 180. 2 pairs of electron surrounding central atom. Jadi dia punya according to valence share electron pair repulsion theory, for 2 pairs of electrons surrounding central atom, so the electron pairs are arranged in linear to minimize the repulsion between them. So geometry molecule is also linear. Sebab awan elektron dia duduk macam ni. Maksudnya atom tu nanti dia shape ni jadi macam ni lah. 180. Sebab awan elektron dia susun macam tu. Bukannya awan elektron dia bentuk band. Kalau dia awan elektron bentuk band, molekul tu pun ikut band tu lah kan. Ini awan elektron disusun secara linear. Jadi shape dia, geometri dia adalah linear. So, shape dia atau geometri molekul adalah linear. Sebab awan elektron tu dia dah susun, arrange dia secara linear. Okay, right. Ada sikit masa je. Banyak soalan tak? Maksudnya shape tak cover banyak dia ni. 1, 2 shape CH3 plus dalam assignment kamu dah buat. Kan? CH3 plus adalah dia adalah ramai bila buat geometri hilang dia punya kurungan, ada juga yang saya tolak lah. Dia kata dah hantar kat saya untuk saya betulkan. Ada yang tak hantar. Tak hantar, betul hantar pada GC yang betul, habislah. Bila buat geometri, charge dia tu kena tunjukkan dengan kurungan. So trigonal planar sebab dia punya pairs of electrons surrounding atom tu dia arrange in trigonal planar 120. Bonding pair dia ada 3, arrange in trigonal planar, jadi shape pun jadi trigonal planar. Okay. Kemudian which of the following is not an intermolecular forces? Okay. Which of these is not an intermolecular forces? Intermolecular forces maksudnya daya tarikan antara molekul. London, yes. Kita ada
Van der Waals. Ini kita ada hidrogen. Ada hidrogen bond. Van der Waals terdiri pada depo-depo dengan London. Covalent bond, bukan. Dia bond. Ini intermolecular forces. Hydrogen bond, betul. Intermolecular forces. Dia nak not kan? Covalent lah. Depo-depo interaction, depo-depo forces tu betul lah. Interaction pun boleh panggil juga. So yang bukan intermolecular forces, covalent bond, ionic bond. Itu bukan. Which of the following pairs has the same molecular geometry? Kita tengok same. Ini linear. Kita kena buat lah. Ataupun kita boleh teka. Kalau saya tengok sini dia ada lone pair. Maksudnya dia ada lone pair. Ini tak, ni saya kena planar. Ni saya kena planar. PCl3, ni sama ni. Tengok grup dia. Ni phosphorus group 15, nitrogen pun group 15. Jadi sama lah. Belakang ni halogen 3. Sama lah shape dia. Group 15, group 15. Ini group 13 dengan group 3. Group 13 dengan group 15. Tak boleh. Lain. Dia different. Kamu tengok group yang sama. Phosphorus dengan nitrogen group 50 berdua. Belakang ni terikat dengan 3 halogen. Betul lah, sama lah. Betul. Kalau kata lambat nak buat restructure, kita tukar macam tu. Kita dapat je. Nombor 5, the basic idea and use of Vesper is to predict the bond angle lah. Kita tahu shape, maksudnya shape. Kita tahu bond angle. Okay. Two species which dipole moment not equal to 0. Maksudnya kita nak cari yang polar. Cari yang polar molekul. Ini tetrahedral. Ini trigonal bipyramidal. Ini trigonal planar. Yang ini dia ada yang bukan yang kamu belajar lah. SF4 ni dia ada lone pair pada central atom. So dia tak cancel. SF4 moment. Dalam polarity tu saya nak juga, saya dah cakap dalam nota kan. Jadi saya mengajar you all, mungkin you all tak baca, tak tengok balik video. Saya kata dalam polarity tu nak tunjuk polar tak polar. Saya nak you all tunjukkan daripada geometri, tunjukkan bond dipole. Bond dipole arah dia mana? Arah yang lebih negatif. Jadi nanti dipole moment tu tak cancel. Misalnya yang ini dia tak cancel, jadi tak sama dengan kosong lah. Dia ada nilai, jadi molekul tu polar. SF4 ni. Sulfur tetrafluoride. Okay, kita lagi. Polarity of substance depends on polarity. Polarity difference in reactivity antara atom berikatan. Kita nak tengok bond dipole dia. Tengok bond dipole dia macam mana. Tadi tengok dulu mula-mula sama ada polar bond ke tak. Tengok polar bond ke tak. Polar bond. Lepas tu kita tunjukkan bond dipole dia. Pointing towards yang lebih electronegatif. Jadi nanti kita tengok resultant dia. Berdasarkan dia punya geometri dia. Nak tengok dipole, bond dipole. Bond dipole cancel atau tidak? Cancel or not?
Dia tengok simetri tak elektron tu. Simetrik. Simetrik ke tak? Kalau dia simetri, maksudnya dia akan cancel semua. Jadi elektron distribution dia tu simetri. Jadi yang basic shape yang you all belajar tu semuanya non-polar sebab dia akan cancel. Kalau kata terminal atomnya sama jadi bond dapur akan cancel semua. Dia non-polar untuk yang basic shape. Linear, trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipyramidal dengan octahedral. Semua tu adalah non-polar. Sulfur can form 3 compound with chlorine. Which molecules are polar? Okay, kena buat. Ini octahedral. Ini tadi kita dah buat tadi tu. Ini dia panggil distorted tetrahedral atau seesaw. Seesaw. Ini you all tak belajar. Dia S, F, F. Ada 4. Lone pair tu pada paksi equatorial. Jadi seesaw ini adalah polar. Ini polar, ini non-polar. SF2 SF2 6, 7 kali 2, 14, 20. S ada F. F ada 2. F ada 2. Jadi tolak dengan 4. Tolak dengan 4. 16. 6 kali 2, 12. 13, 14, 15, 16. Jadi dia ada dua, macam tadi juga, macam OF apa tadi, OF2 ke apa tadi, samalah. So dia ada 2 lone pair pada central atom. Ini bentuk band, so dia akan polar. So polar, SF ni. Dipole moment not equals to 0. Dia ada nilai. Bond dipole cannot cancel. Okay. Dia nombor 9. Okay, ini ada yang selalu dia CF5. Ada juga saya tengok, saya semak. Yang bond angle letak tak betul. Last macam okay. Masa kecemasan dan ini 120 ini sini 120, sini 120. Diagonal planar ni tengah-tengah ni. Diagonal planar. 120. Tapi yang tegak dengan yang dalam satah ni 90. Jadi 180 yang tegak dengan tegak. 180, 90, 120 semua. Okay. Tegak dengan tegak tu 180. Yang satah dengan yang tegak 90. Satah dengan satah 120. Okay. Kamu ada kelas kan lepas ni kan? Dia ke 10. Dah habis dah. Jadi kamu buat 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Banyak lagi no. Banyak lagi kena buat ni dah. Buat lagi habis. Ya buat lagi. Siap nanti discuss dalam WhatsApp. So saya tak sempat nak ni lah sana saya sang selajak masuk masa lecture lain pula. Nak sambung buat lagi. Mungkin saya mungkin akan buat